Tuan Tanah Kedaung, kami boleh keluar pada tempat ini, tapi dengan satu syarat. Satu syarat? Asalkan nak keluar saja, 5 syarat pun tak apa. Oh, boleh ya? Bagus. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua. Haram jadah. Itulah syarat-syarat Doremi. Tanggal 29 Mei 1973 di hari Selasa, P. Ramlee telah menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan ucapan 2 kalimah syahadat dan kembali menemui Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun sudah puluhan tahun meninggalkan kita, hasil karyanya seperti lagu dan filem-filemnya masih diingati sehingga ke hari ini. Filem terakhir dan lakonan arahan seniman ini dikenali sebagai Laksmana Doremi. Sebenarnya penghasilan filem ini bukanlah seperti yang dirancang P. Ramlee, namun ianya dihasilkan berikutan ketidaksampaian hajatnya untuk menghasilkan filem berjudul Hidayah. Apabila kontrak P. Ramlee sudah hampir tamat dengan Studio Merdeka, beliau hanya sempat membuat sebuah filem sahaja jika kontrak itu tidak disambung. Justru itu, P. Ramlee telah meminta pihak Studio Merdeka untuk membuat filem Hidayah, tetapi tidak diluluskan kerana filem tersebut memakan belanja yang banyak. Berikutan hal itu, P. Ramlee telah berbincang dengan A.R. Tompel untuk menyambung siri Doremi. Lalu mereka pun menyiapkan skrip filem tersebut dengan secepatnya. Filem ini juga dikatakan antara filem terburuk yang pernah dihasilkan oleh P. Ramlee jika dibandingkan dengan filem-filem arahannya di Singapura. Laksmana Doremi seolah-olah protes P. Ramlee terhadap Studio Merdeka. Diukur dari filem ini, dapat diagak P. Ramlee mengarahkannya dalam kekecewaan. Hal yang pertama, kontraknya dengan Merdeka Film Studio tidak akan disambung lagi. Hal yang kedua pula adalah hasratnya untuk menjadikan Hidayah sebagai filem arahannya ditolak kerana kos penyelenggarannya yang dijangka mahal dan pihak studio tidak mahu mengambil risiko. Lebih-lebih lagi kerana filem Raja Bersiung yang menelan belanja besar di Malay Film Production gagal di box office. Disebabkan kontraknya hampir tamat dan merasakan ia tidak akan disambung lagi, minat P. Ramlee untuk mengarahkan filem ini, sebaik filem Sabaruddin Tukang Kasut dan Ahmad Albab, sudah tidak secemerlang dulu. Ini kerana mungkin beliau terlalu kecewa kerana tidak dapat mengarahkan filem Hidayah sebagaimana yang dirancangkannya sekian lama. Filem Laksmana Doremi membawa penonton mengembara ke alam fantasi Arabian Nights yang mengandungi bermacam-macam kesaktian. Mungkin cerita ini dipetik dari hikayat 1001 Malam tetapi diubah suai dan dikomedikan. Trick shot yang diperlihatkan terutama tika terbang dilihat tidak realistik dan tidak memuaskan, tidak seperti yang terdapat dalam filem Panca Delima dan Sumpah Orang Minyak. Walau bagaimanapun, disebabkan filem ini bercorak komedi dan telatah-telatah lucu yang dibawakan oleh bintang utama mereka A.R. Tompel, Ibrahim Den dan P. Ramlee sendiri masih bertenaga, filem ini tetap dapat menghiburkan hati setiap orang yang menontonnya. Filem ini mengetengahkan 3 buah lagu yang menarik, iaitu Bujang Merempat nyanyian P. Ramlee, A.R. Tompel dan Ibrahim Den, Malam Tak Bergema nyanyian Saloma dan Tiga Sahabat nyanyian P. Ramlee, A.R. Tompel dan Ibrahim Den. Lagu Bujang Merempat yang bertradisikan lagu pilih menantu nyanyian Bing Selamat dan Ratna sama iramanya dengan Kami Penyamun dalam filem Nujum Empat Belalang dan Doremi. Manakala lagu Tiga Sahabat di bahasa Melayu dan Jepun disadarkan oleh P. Ramlee dari lagu patriotik Jepun iaitu Aikoku Koshinkyoku yang begitu terkenal sewaktu pemerintahan Jepun di Malaya dalam Perang Dunia Kedua. Mungkin lagu ini tercipta kerana pengaruhnya yang begitu kuat dan telah diajar di sekolah-sekolah ketika itu.
sekarang mulai sehat berkat sabar di hati. Meskipun naik meningkat dapat senjata yang sakit. Io tokai no sora kite yo desuta katu kagaya keba tenchi no seiji hazarasu to io wa odoru oyashima. Selepas selesai pembikinan filem ini, P.Ramlee telah meninggalkan Merdeka Film Studio dan kemudiannya menyertai Perfilma dan selepas itu dengan Romper Melayu. Filem yang telah diselenggarakan di penghujung tahun 1971 ini mula ditayangkan ke Singapura pada 12 Mei 1973. Ketika itu, sambutan filem ini sangat hangat disebabkan P.Ramlee meninggal dunia pada 29 Mei 1973. Uniknya, filem ini juga adalah satu-satunya filem P.Ramlee yang menggunakan huruf X sebagai tajuk filemnya. Pada 14 Mei 1973, filem ini telah dihantar ke Festival Filem Asia Pasifik ke-19 di Singapura bersama Cengkaman Maut arahan S. Sudarmaji. Seramai lebih kurang 300 orang para artis dari 11 buah negara telah berhimpun untuk menjayakan pesta ini. Jika di dalam filem Cinta, dialog pertama yang diucapkan oleh P.Ramlee adalah cinta. Manakala dialog terakhir yang diucapkannya dalam filem Laksamana Doremi adalah Engkau dua orang saja baik.